Okey. Selamat sejahtera. Okey. So tugas kita hari ini adalah untuk buat ulang kaji sedikit ulang kaji, dan cikgu kena ingatkan balik apa yang telah cikgu ajar selama inilah. Recap baliklah. Asen the whole thing Okay, so as usual cikgu dah pesan kepada kamu apabila kamu menghadapi kertas trial lah. So hari ini kita akan go through bahagian A a bit. Asen structure question So cikgu ingatkan balik bentuk-bentuk soalan yang ada. Asen recall baliklah. Asen Okey, tapi perkara pertama yang kamu perlu buat dalam exam adalah dapat saja kertas peperiksaan kamu, tengok halaman kosong. Halaman kosong mesti ada. Tempat di mana ada kosong lah, kekosongan. Understand? Nampak tu? Dan tolong senaraikan semua 18 nilai universal. Itu adalah perkara pertama yang kamu perlu buat dalam exam nanti. Understand? Nampak? So, cikgu harap kamu masih ingat kita gunakan huruf pertama 8K, 3H, 4B, 1RPT. Nampak tu? Boleh So cikgu ingatkan balik apa yang perlu kamu buat semasa dalam exam hall Okey, nampak tu. So ingat 8K ini adalah kita ada 7 KE. KE iaitu keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Kamu masih ingat atau tidak? Plus dengan 1 KA. Si sayang lah. So saya kata ini girlfriend lah. Ini KE lah. Keajaiban dunia lah. So based on that, kamu sudah tahu kita ada 7 nilai start dengan huruf K, E. So kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Bila cikgu jalan dekat exam hall nanti, saya tengok tu 8K, 3H, 4B, 1RPT, you ada tulis dalam halaman kosong. Maksudnya you can follow the system. Maksudnya kamu adalah budak yang baik, boleh ikut coach kamu lah. Okey, nampak? Tak tulis maksudnya kamu tak boleh ikut coach. Okey. One by one is coming. Okey, never mind, is okay. Okey. Dengar saja, beri perhatian. Okey, so lepas tu kita ada nilai keberanian. Ini tak ada ikut urutan lah, main hantam saja. Kejujuran. Lepas tu kita ada kerajinan. Lepas tu nilai kerjasama. Lepas tu kita ada nilai kesederhanaan. Lepas tu kita ada nilai kebebasan. Dan kita ada satu saja KA iaitu kasih sayang. Nampak? So saya harap kamu masih ingat benda ini semua. Okey, nampak? This the first thing kamu kena buat. Lepas tu 3H kamu tahu, H itu adalah human being. So remember, human being. Okey, kita ada 3 tahap umur sebab tu 3H. Maka 3 nilai start dengan huruf H adalah harga diri. Okey, hemat tinggi. Lepas tu kita ada hormat. Nampak? Boleh Okey. Ingat balik benda-benda ini semua Okey, kena buat dalam exam Okey. Dan after that, bila kita sudah tua, kita tahu kan human being yang ada 3 tahap So kita adalah kanak-kanak, dan kita adalah dewasa, dan kita adalah warga tua. So selepas itu kita akan meninggal dunia. So bila kita meninggal dunia, kita nak 4 orang carry kita punya body. So 4B itu merujuk kepada 4 orang carry body you, your dead body lah. Nampak? So 4B nilai start dengan huruf B ada 4. So kita ada bertanggungjawab. It's the first thing kamu kena buat dalam exam hall. Tanggungjawab. Lepas tu kita ada berterima kasih.
Okey, berterima kasih. Lepas tu kita ada nilai berdikari. Dan satu saja BA, kita ada baik hati. Boleh Okey, dan kita ada satu RPT RPT itu cikgu ada ajar kamu dulu So ini adalah apa yang cikgu buat, iaitu kita ada rancangan pengajaran tahunan. Okay, setahun sekali sajalah kita buat planning apa nak mengajar. So R itu merujuk kepada rational, P itu patriotisme, dan kamu ada last T itu adalah toleransi. Nilai jangan salah. So this is the first step yang kamu kena buat. Okay, so hari ini kita punya fokus adalah bahagian A. Okay, dapat saja kata soalan. Senaraikan dulu 18 nilai universal. That is the first step. Ikut nasihat. Understand? Follow, be obedient, follow. Nampak dapat. Okay, then after that, sekarang cikgu akan go through struktur ini memang ada 9 bentuk soalan. Understand? Okay. Kalau ada bentuk tak keluar, ayo tak boleh marah saya sebab bukan saya buat soalan, kertas peperiksaan kamu. Boleh. So dia ada 9 bentuk. Okay, we go for the first bentuk, penyenaraian nilai. The first bentuk penyenaraian nilai. So you boleh nampak raja berikut berkaitan dengan perasaan masyarakat Malaysia, bangga jadi anak Malaysia. Nampak? So ini kamu tengok saja you boleh nampak lah. Understand? Ini mengharumkan nama negara. Okay, apa nilai yang patut berikan 2 nilai universal yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia dalam mengharumkan nama negara kita di persaudaraan antarabangsa. Nampak? So, you boleh nampak. Okay, so cikgu besarkan sikit. Okay, nilai universal dekat sini nak mengharumkan nama negara. Pastikan bila soalan kalau dia tanya nilai, pastikan huruf nilai, perkataan nilai itu ada di depan nilai kamu. So, nilai patriotisme. Okay, patriotisme ada dekat sini. Dan kalau kamu nak berjaya, nak mengharumkan nama negara semua, perlukan banyak usaha. So, itu adalah nilai kerajinan. Nampak? So, kita ada nilai kerajinan. Nampak? Okay, next. Ini bentuk pertama. Kalau tak keluar, you tak boleh kata apa-apa. Sebab tapi kamu kena tahu. Kalau ada soalan nilai, senaraikan nilai saja. Next, kita ada penerangan nilai. Penerangan nilai. So, yang ini kamu kena bagi nilai. Lepas tu kamu kena uraikan. So, you boleh nampak. Ini membentuk peribadi mulia. Nampak peribadi mulia. Ini form 4 punya chapter lah. 2 nilai universal untuk peribadi mulia. Okey, peribadi mulia kamu kena tahu dia mesti ada kejujuran. Ingat balik topik Azan. Orang yang ada kepribadian mulia, dia adalah orang yang jujur. Understand? Jujur dan dia tenang hadapi cabaran dalam hidup. All that ciri-ciri kamu ada. Kamu boleh recall atau tidak apa yang kamu telah belajar selama ini. Okey, so tugas cikgu untuk recall untuk kamu lah. Buat kamu recall Okey, kepribadian mulia means dia ada nilai kejujuran. Okey, nampak? So kamu kena bagi nilai sajalah dulu. Okey, so dia ada nilai lagi satu, keberanian. Sebab dia akan hadapi cabaran dalam hidup dia lah secara tenang. Azan, dia tak panik. Okey, untuk kejujuran, you tengok watak yang diberi dalam soalan adalah apa watak dia? Individu. Nampak? So you buat ayat dengan individu. Nampak? So individu. So kejujuran means dia bercakap benar. Nampak? Dan bersikap amanah. Amanah dalam setiap tindakan dia. Ini orang yang ada kepribadian mulia. Apa yang dia patut, nilai yang perlu diamalkanlah. So dia kena bercakap benar, bersikap amanah dalam setiap tindakannya. Kalau keberanian means, berani dekat sini adalah berani hadapi cabaran. But you don't repeat back berani hadapi cabaran. Tahu?
Sebab tak boleh buat ayat dengan nilai universal. Saya dah beritahu kamu dalam kelas, so ikut. So dekat sini individu harus menghadapi cabaran hidup. Jangan cakap berani, perkataan berani jangan gunakan sebab itu nilai punya perkataan, so you tak boleh gunakan untuk buat ayat. Jangan ulang balik. Azan, okey, sama macam yang dekat atas. Individu jujur. Macam itu kamu tak boleh tulis sebab jujur adalah perkataan daripada nilai universal. Okey, so yang ni dia harus berani, jangan tulis berani, sorry. Tengok, cikgu pun sebut. Individu harus menghadapi cabaran hidup dengan sabar dan tenang. Sabar, you know, you are very patient, and then dan tenang. Tenang means calm. Boleh tahu, you mesti tahu apa itu peribadi mulia lah. Boleh nampak tu ni. Terangkan nilai, kamu tahu bagi nilai ni. Okey. Dua bentuk soalan ini, bentuk pertama dan kedua, last time exam dalam SPM memang tak muncul soalan bentuk ini. Tapi ini adalah bentuk soalan moral. So kalau bentuk 1 dan bentuk 2 langsung tak ada, you tak boleh marah sesiapa. Faham? Understand? Sebab ini adalah bentuk. Bentuk tu tak keluar itu saja. Understand? Terima. Understand? Okay, next bentuk. Definisi. Soalan definisi. Soalan definisi, last definisi memang adalah. Last exam memang dua-dua exam tu, kertas itu memang ada definisi. Azan, soalan definisi. Dan soalan definisi ini di-highlight dalam buku teks. So, cikgu ingatkan balik kepada kamu. Azan, ini semua macam buat revision lah. Cepat-cepat cikgu remind kamu balik. Okay, so definisi ada 7 definisi, iaitu dalam tingkatan 4. Kamu ada 4 definisi di unit 1. So, bila kamu belajar nanti, tengok balik semua definisi kamu. Unit 5. Unit 7 dan unit 10. Wait, okay, dalam form 5, dalam form 4 ada 4 definisi. Okay, unit 1, 5, 7 dan 10. And then dalam form 5 kita ada 3 definisi. Iaitu unit 1, unit 5 dan juga unit 12. So kita ada definisi dia lah. Azan, so take note benda ni. Azan. Dan 2 definisi yang telah keluar adalah daripada unit 5 sebelah sini dan juga unit 5 sebelah sini. Azan, so yang belum keluar unit 1 sebelah sini, unit 7, 10 semua belum keluar. Okey. So you tengok salah satu contohlah definisi. Definisi kalau boleh hafal bulat-bulat. Boleh Okey, nampak. So cikgu go through saja dengan kamu. Okey, dengar sini. Kalau let's say dalam trial kamu tak muncul soalan definisi, you tak boleh marah sesiapa. Understand? Sebab definisi adalah salah satu bentuk. Not necessary dia perlu tanya, mesti tanya, tak ada. Understand? Boleh keluar atau boleh tak keluar pun boleh berlaku. Understand? Just be prepared, tapi tugas kamu sebagai pelajar SPM adalah pastikan kamu ingat semua 7 definisi. Kalau boleh ingat secara bulat-bulat. Understand? So definisi kena ingat secara bulat-bulat. Okey, form 4 ada 4, form 5 ada 3. Understand? Okey, yang ni tengok saja kamu sudah tahu. Maksud norma masyarakat means form 4 punya. Understand? Okey. So maksud dia adalah definisi kalau boleh hafal bulat-bulat. Itu nasihat cikgu. Okey. So norma masyarakat ditanya apa maksud norma masyarakat. You can straight away tulis start daripada perilaku. Norma masyarakat means perilaku atau tindakan. Tindakan yang diterima. Okey, diterima sebagai amalan. Okey, yang diterima sebagai amalan. Okey, amalan. Okey.
dalam sesuatu kelompok, okey, dalam sesuatu kelompok, community atau budaya. Ingat benda ni lah. Ada definisi ya. Definisi terpaksa ingat bulat-bulat lah. Okey, itu nasihat cikgu. At least separuh kamu boleh ingat, boleh dapat 1 markah lah sebab dia 2 markah kan. Kalau kamu boleh ingat penuh, then kamu akan dapat 2 markah. Dapat definisi is a must. Okey, next adalah penyenaraian fakta. Penyenaraian fakta. Azan, okey, nampak tu. So nyatakan 3 contoh norma masyarakat yang diamalkan oleh rakyat Malaysia dalam kehidupan harian. Yang ni buku teks kamu ada kan? Ini main hantam saja kamu akan dapat markah. Ini penyenaraian fakta bentuk 4 lah. Okay, cikgu nak ingatkan balik ya. Bentuk 1 kalau tak keluar, you tak boleh marah sesiapa. Iaitu senaraikan nilai. Mesti tulis perkataan nilai ya. Dan they can also ask you bentuk 2 iaitu terangkan nilai. Bagi nilai, bagi penerangan. Nampak? Kalau tak muncul, you tak boleh marah sesiapa. Dan kamu ada soalan bentuk 3 definisi. Memang ada 7 definisi. Setakat ini 2 definisi sudah keluar dalam exam. Let's say dalam trial definisi tak muncul, you tak boleh marah sesiapa. Boleh Okey, tugas kamu adalah baca semua 7 definisi. Ingat. Next, bentuk 4. Bentuk 4 confirm mesti ada soalan lah sebab facts. Sebab dia fakta buku. Azan. So definitely mereka boleh tanya soalan. Bentuk 4 confirm ada punya. Sebab ini fakta, mana boleh dia tanya moral tanpa fakta, right? So they'll ask fakta yang ada dalam buku teks. So nyatakan 3 contoh. Bila you tulis 3 contoh itu, tulis satu demi satu lah. Dia ada baris kan, dia ada bagi 4 baris dekat sini, tulis satu-satu. Jangan gunakan tanda point form macam ini ya. Azan, don't use point form punya tanda. Okey, ini kamu boleh hantam apa saja. So you boleh kata hormati ya. Hormati orang yang lebih tua. Okey, hormati orang yang lebih tua. Okey, this is one. Apa yang ada dalam buku teks kamu lah. You kata hormat orang tua pun sudah dapat markah. Azan, okey, nampak. Hormati orang yang tua. Menghormati okey. Azan, cikgu takut kalau kamu tulis perkataan hormat dia tak mau bagi markah. Ini menghormati okey. Make sense. Azan, okey, then after that duduk. Okey, duduk ketika makan. Okey, ketika makan. Okey, dan kita ada satu lagi contoh yang ada dalam buku, ketuk pintu dan masuk kan. Okey. So mengetuk pintu sebelum masuk. Okey, sebelum masuk. Okey, nampak? Okey. Dapat? Okey. Then after that, dia tanya 3 cukuplah. Understand? Kalau nak bagi extra boleh. Okey, another one yang ada dalam buku teks kamu adalah beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Okey, semasa menggunakan pengangkutan awam. Dapat? Okey. Dapat Okey, dia tanya 3 contoh norma masyarakat. So ini adalah terlalu umum soalan dia. Contoh norma masyarakat 3 memang ada dalam buku teks. Azan, okey, nampak. Boleh tapi ada kalanya student bila orang tanya norma masyarakat, understand kau tulis pakai mask lah, pakai sanitizer lah, cuci tangan lah. It shows that you masih ada mentality COVID punya. Azan, bagi benda-benda lain lah, contoh, understand okey, nampak tu. Jangan you terpengaruh dengan apa tu norma masyarakat baharu semasa pandemik. Azan, okey, nampak. It shows that otak kamu ada benda tu saja. Sebab baru balik daripada PKP kan. Okey, next. Berikan 3 cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Ini pengurusan perbelanjaan secara beretika. So ini topik form 4. Form 4 perbelanjaan. Nampak Okey, yang ini ada banyak points dalam buku tahu. So dia ada 6 point. Azan, dia tanya 3, engkau bagi 3 sajalah. Dapat? Okey, tengok Okey. First adalah, ini cikgu bagi bulat-bulat apa yang ada dalam buku teks lah.
Kalau saya nak uruskan perbelanjaan secara beretika means first saya mesti tahu my financial status, kedudukan kewangan saya. So the first thing adalah saya kena menentukan. Okay, menentukan kedudukan kewangan. So topik ini penting, tolong beri perhatian. Understand? Kewangan yang dimiliki. Okay, then after that, saya kena mengenal pasti. Okay, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Nampak? Okay, the first thing adalah saya kena mengetahui kedudukan kewangan yang saya miliki. Tak cukup duit, janganlah berbelanja lah. You belanja mengikut kemampuan kamu. Mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan means, apa maksud dia? Setiap barangan itu kita kena klasifikasikan dia barangan keperluan ke atau barangan kehendak. Dan kita mesti ada allocation, peruntukan anggaran perbelanjaan. Contohnya saya punya pendapatan sebanyak berapa, hanya 5% saya akan spend untuk hiburan. Let's say, itulah mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Nampak? Dan bila saya beli barangan, saya boleh beli secara tunai, kad debit atau kad kredit. Understand? Okay. So kita membeli barangan, okay, secara tunai boleh, okay, kad debit boleh atau kad kredit. Okay, debit kredit kamu faham secara tunai lah, beli cash lah. Kad debit itu adalah dia potong daripada akaun kamu lah. Akaun kamu tak ada duit, tak boleh potong lah. Tapi kad kredit ini tak ada duit pun macam kamu berhutang. Understand? So kalau kamu pakai kad kredit means make sure that you bayar sebelum tamat tempoh. Dia ada satu tempoh di mana kamu bebas faedah. You bayar selepas itu kamu dikenakan interest. So you try to pay before the tamat tempoh. Understand? All this ada dalam buku teks kamu. So tugas cikgu untuk mengingatkan kamu sebelum kamu masuk exam. Okey, yang keempat itu apa you kena buat adalah, ingat yang simple lah. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena mendisiplinkan. Okey, mendisiplinkan. Kamu kena mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Ketika berbelanja. Okey, nampak tu? Lepas itu, okey, kamu lagi satu perkara, disiplinkan diri kamu ketika berbelanja. Okey, nampak? Boleh Okey. Dan kamu tidak harus terpengaruh lah. So jangan terpengaruh. Okey, jangan terpengaruh dengan jualan murah. Jualan murah atau jualan dalam talian. Nampak? Okay. And then another one adalah apa yang kamu perlu buat adalah, ini semua adalah cara kamu berbelanja secara beretika. So you manage pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dan the last one adalah kamu kena mendokumentasikan. Perbelanjaan. Maksudnya whatever receipt, bayaran semua kamu boleh file up. Kalau kamu ada budaya filing up. So monthly berapa bayar, satu tahun itu berapa perbelanjaan kamu. So you know lah. Azan untuk kamu buat budget kamu lah. Azan okey, nampak. Ini adalah dia tanya 3, saya bagi semua dalam buku lah. So buku kamu memang ada 6. Boleh points untuk ingat topik ini So maksudnya setakat ini apa yang cikgu beritahu, baca tentang norma masyarakat, baca tentang topik pengurusan perbelanjaan secara beretika. Baca. Azan, nampak tu. Okay, then after that, ini TMK punya topik kan, saya tunjuk pun sudah tahu. Senaraikan langkah beretika
yang harus diambil oleh pengguna ketika menguruskan email. TMK punya topik. So bacalah TMK tu. Zen, okay, nampak. Yang ini apa yang kamu kena buat adalah bila kamu gunakan email, okay, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena merahsiakan nama pengguna, users name lah, dan kata laluan. Punya password lah, kata laluan daripada apa dia? Daripada pengetahuan. Okay, daripada pengetahuan orang lain. Nampak? Ada satulah apa yang kamu perlu buat. And after that, kamu tidak memalsukan. Jangan buat fake ID and all that lah. So jangan memalsukan maklumat diri dalam pendaftaran email. Nampak? Jangan apa tu fake ID lah. Jangan buat. Then after that, bila you gunakan ini apa itu email so kamu kena menggunakan email kamu dengan bijak dan berhati-hati. Nampak? Okey, done. Nampak tu? So, mesti ada soalan. Ini majoriti soalan kamu adalah yang penyenaraian fakta. Mesti ada soalan penyenaraian fakta sebab fakta buku teks. So saya ada beritahu kamu beberapa topik, make sure that you go through norma masyarakat, pengurusan perbelanjaan secara beretika, then your TMK, go through TMK kamu. Yang gunakan ini semua, email all that is form 4 punya topik kan. Zen, okay, nampak. Boleh okay, form 5 punya lebih kepada berita palsu lah. Zen, okay, next. Okay, so you ada program community, right? Baca topik berkaitan dengan program community. Okay, tengok sini. Generasi muda kini lebih suka menghabiskan masa lapang dengan permainan dalam talian. Online games lah. Understand? Okay, nampak. Boleh remaja sekarang lah. Generasi muda daripada melibatkan diri dalam program community. Program community kamu tahu dianjurkan oleh badan kerajaan atau pertubuhan bukan kerajaan. So soalan fakta dia boleh tanya adalah jelaskan 3 implikasi kurang penglibatan generasi muda dalam program community. If let's say remaja semua tak mau terlibat dalam program community, apa kesan dia? Implikasi dia, kesan. Azan, okay, the first kesan adalah apa first kesan dia? Kau tak terlibat program community adalah program berfaedah. Kau tak terlibat dalam program faedah means maka generasi muda akan mudah terjebak dengan apa? Tingkah laku. Sudah ada dalam buku benda ni tingkah laku anti social. Laku anti-social. Nampak? Okay, this is one lah. Okay, second thing adalah okay, kau terlibat dalam program komuniti masyarakat, maksudnya kamu pentingkan kebajikan semua orang lah. Kalau kamu tak masuk, maksudnya apa? So, generasi muda akan lebih bersikap lebih bersikap individualistik. Individualistik. Pentingkan diri sendirilah. Atau kamu tulis pentingkan diri sendiri pun dapat markah. Okay, next apa yang akan berlaku adalah kau ni sikap prihatin.
sikap prihatin. Sikap prihatin dan timbang rasa. Dan timbang rasa. Dalam kalangan. Dalam kalangan generasi muda. Dalam kalangan generasi muda akan berkurangan. So ini kamu kena tahu generasi muda apa kesan dia kalau dia tak terlibat dalam program community, kesan dia. So you boleh nampak implikasi dia. Dan ada lagi satu. Bila kita terlibat dalam program community, what happen is kamu akan bergaul dengan masyarakat pelbagai kaum. So kalau kamu abaikan apa maksudnya hubungan antara masyarakat pelbagai kaum akan semakin renggang. Tak rapatlah, semakin renggang. Saya kata terjejas pun boleh. Beda. Kerana semakin renggang. Yang keempat lah, so cikgu bagi yang ni lah. Saya nak extra. Sepatutnya macam ni lah. Cikgu tak cukup tempat atau cikgu ringkaskan sikit. Okey, yang keempat. Dapat Okey, so pay attention kepada program community. Okey, next. Nyatakan 3 cabaran. Kedaulatan usul, topik kedaulatan. Okey, nyatakan 3 cabaran yang boleh menggugat kedaulatan negara yang perlu dihadapi bersama oleh seluruh rakyat Malaysia. Okey, nampak. Cabaran ini memang dalam buku teks kamu ada 5 cabaran. Tapi dia tanya 3 saja. So sekarang cikgu buat revision. Maka cikgu ingatkan balik semualah. Salah satu cabaran yang boleh menggugat kedaulatan negara kita sekarang adalah sebab terlalu banyak berita tersebarlah. Sebab disebabkan PMK. So one of the cabaran adalah ni boleh gugat kedaulatan negara kita. Okey, so penularan berita yang menggugat kedaulatan. Kedaulatan negara. Nampak? Okey, lepas itu pula apa lagi cabaran sekarang adalah ni generasi muda macam kamulah, tidak patriotik. So generasi muda yang kurang semangat patriotik terhadap negara. Ini lagi satu cabaran lah. Okey, next adalah rakyat kurang jati diri dan mudah terpedaya. Mudah terpedaya dengan apa? Hasutan. Hasutan dalam dan luar negara. Not strong lah in terms of jati diri. Okey, nampak. Okey, next. Apa lagi? Okey. Tindakan kuasa besar yang mencabar kedaulatan negara.
terutamanya negara China lah, understand, berhutang banyak, understand. So at the moment apa berlaku adalah ini negara-negara kuasa besar ini kadang-kadang kamu berhutang dengan dia, then suddenly they will ask you to bayar, you tak bayar balik, dan mereka akan tanya pulau negara kita, so you terpaksa bagi. Tapi tak boleh bayar, so dia minta pulau bagi. Dan after that apa kuasa besar akan buat? Mereka akan dirikan pangkalan tentera mereka dekat kawasan Asia Tenggara. Understand? So dia gunakan pulau kita lah. Understand? Dan yang ni semua actually adalah semua nak meluaskan pengaruh mereka lah. Orang Amerika pun mau, negara China pun jadi kuasa besar. Understand? So mereka akan ambil kesempatan. So ini menggugat kedaulatan negara kita. Nampak? Dan the last one adalah dalam negara kita, kita ada pelbagai kaum. So apa yang boleh gugat kedaulatan negara kita adalah sekiranya rakyat kita is not seimbang, balance dalam taraf ekonomi dan sosial mereka. So ada orang kaya, sangat kaya, maksudnya pengagihan kekayaan negara tu tak adil lah. Okay, so taraf ekonomi dan sosial yang tidak seimbang dalam kalangan Okay, so tolong beri perhatian kepada isu kedaulatan lah. Ini adalah topik-topik yang hangat lah. When it comes to exam lah. Simple lah. So that means factual soalan is sangat favorite. Banyak soalan adalah dalam bentuk penyenaraian fakta. Ini buku teks kebanyakannya fakta buku teks. Boleh so take note. So tengok isu-isu yang saya tekankan hari ini, norma masyarakat, pengurusan perbelanjaan secara beretika, baca fakta-fakta dia. Dan TMK kamu ada akaun email ya. Dan program komuniti, apa implikasi kalau generasi muda abaikan, kurang libat diri dalam program komuniti, ada kesan dan cabaran kedaulatan tu. Okay. Next, bentuk 5. Bentuk 5 biasanya ada soalan lah. Understand? Kalau tak ada, kita boleh komen apa-apalah. Understand? So kita just go through saja. Yang ini kamu tahu penerangan fakta means apa you kena buat adalah dia 2 kebaikan, 4 markah. So that means you have to give kebaikan pertama itu adalah fakta pertama. And after that kamu kena huraikan atau beri contoh. And then you go for the second set of it lah. Zen, okay, nampak. Jadi bagi fakta, second kebaikan dan huraian contoh for it. But jangan tulis macam essay. Maksudnya fakta janganlah tulis kebaikan pertama amalan gotong royong adalah, from kebaikan pertama amalan gotong royong sampai adalah no marks. Straight away give the facts lah. Apa kebaikan amalan gotong royong bersama anggota masyarakat setempat? Okay, apa kebaikan dia? Kamu bergotong royong dengan masyarakat setempat means masyarakat yang tinggal berhampiran dengan kamu lah, kawasan perumahan kamu, something like that. Okay, the first kebaikan adalah dapat memupuk semangat kejiranan. Ini facts, that's it. Kita payah sambung dekat inilah. Memang barisan ada dekat bawah main score lah. Asingkan you punya isi fakta dengan huraian kamu. Azan, okey, watak dalam soalan ini bila kamu huraikan mesti ada watak. Watak adalah anggota masyarakat. So you just write masyarakat cukup. Jangan tulis anggota masyarakat setempat, tak perlu. Tulis saja masyarakat. Okey. So bila you gotong royong, dia memupuk semangat kejiranan, macam mana masyarakat dapat saling berkenalan. Berkenalan, berbual dan so you tulislah dan bergaul atau saling berkenalan, berbual dan bergurau senda. Kasihlah. Ketika program gotong royong
diadakan. Kan kau tak cakap dengan sesiapa pun lah, definitely you talk, you'll start conversation, understand? So ini semua akan memupus semangat kejiranan, understand? Okay, selain daripada itu, bila kita buat gotong royong, okay, apa faedah dia adalah kita dapat memperindahkan. Kamu dapat memperindahkan kawasan persekitaran, tempat tinggal kamu lah. Okay, dan bagi huraian dia lah. Bila huraian itu kamu boleh beritahu. Okay, so bila buat gotong royong lah, masyarakat setempat, masyarakat dapat memastikan taman perumahan mereka you clean up everything, right? Memastikan taman perumahan mereka sentiasa bersih. Okay, sentiasa bersih, cantik dan ceria. Ke arah ceria, ke arah tulis itu pun tak apalah, ceria. Ceria, cukup ke sana. Taman tulis banyak-banyak. Dapat memastikan taman perumahan mereka sentiasa bersih, cantik dan ceria. That's it lah. Okey, nampak tu? Boleh Okey. So, kebaikan amalan bergotong royong. Okey, next. Terangkan 2 implikasi sekiranya. Ini masih lagi yang berbelanja tadi. Terangkan 2. Tapi yang ni terangkan. So, you kena bagi fakta huraian. See sometimes dalam soalan dia akan bagi Roman. 2 Roman ada, kamu sudah tahu. 4 markah. So, fakta huraian. So, kadang-kadang dia hanya beritahu 2 tetapi dia tak bagi you fakta. Roman tak ada. So, kamu sudah tahu. Maka asingkan jawapan kamu lah. Okey, terangkan 2 implikasi sekiranya anda terlalu mengikut nafsu berbelanja ketika jualan murah. Okey, apa kesan dia? Don't write like essay, no. Kesan pertama all that. Straight away kamu tulis. So, kalau kamu tengok jualan murah, tengok sale saja. Okey, so apa yang akan berlaku kesan dia adalah bazir wang. Berlaku adalah kamu akan bazir wang ke atas barangan. Okay, bazir wang ke atas barangan yang tak perlu. Okay, it is not in your perancangan tau. Azan, suddenly you pergi satu tempat tu, tengok, sales lah. Nampak? Okay, so hal ini akan menjejaskan. So bila kamu beli barangan tak perlu means, you beli ni. Duit semua digunakan untuk barangan tak perlu. Then ini akan jejaskan perbelanjaan barangan keperluan kamu. So ini kehendak ni. Azan, so hal ini akan menjejaskan perbelanjaan saya terhadap barangan, keperluan harian. Nampak? Okay, okay, then after that, jangan letak tanda point form semua macam ni, No, don't write all that. Just write your facts. Okay, senang untuk pemeriksa lah. Pemeriksa nama kertas kamu senang saja. So, dia tahu. Ini fakta dia. Ini huraian dia. Zen, Okay, nampak. Okay, the second one. Okay, so kalau kamu ikut hawa nafsu berbelanja saja, just like to spend. So, what happen ini, kamu terpaksa tanggung. Terutamanya kalau kamu gunakan kad kredit lah. Terpaksa tanggung beban hutang yang tidak sepatutnya.
Then after that, you tak boleh bayar. Kamu akan di blacklist. Azan. So itu kesan dia. Saya mungkin disenarai hitamkan. Blacklist, disenarai hitamkan. Oleh bank. Jika tak mampu. Bayar balik hutang tersebut. Boleh nampak dua implikasi. So, kamu ada you punya fakta, huraian contoh. Fakta kedua, fakta itu adalah implikasi kan? Okey, huraian contoh. Dan anda adalah watak. Hal ini akan menjejaskan perbelanjaan saya. Saya mungkin. Anda, you jawab. Dan bila jawab tu, nak huraikan itu pakai watak. Boleh? Okey, nampak. So, soalan penerangan fakta. Ada. Kalau let's say, mungkin kadang-kadang fakta itu, penerangan fakta mungkin ada kurang sajalah. Azan, boleh dikurangkan. Itu bergantunglah. Tapi, soalan jenis penyenaraian fakta dan penerangan fakta adalah soalan yang sangat favorite. Dan fakta itu adalah mostly on textbook. Fakta daripada textbook lah, iaitu bahagian konsep. Azan, okay, nampak, take note. Okay, next. Penyenaraian maklumat umum setakat ini dalam SPM pun belum keluar soalan. Tapi ini adalah bentuk soalan moral. Okay, tak keluar, you tak boleh marah sesiapa. Azan. So, nyatakan dua contoh negara ASEAN. Baca betul-betul contoh negara ASEAN. ASEAN senang saja. Negara kita, you tengoklah utara ada apa? Thailand. Tulis negara Thai pun boleh. Thailand. Lepas itu, bawah kita ada negara Singapura. Indonesia pun boleh tulis. ASEAN. Okay, dekat Sabah Sarawak sana ada lagi satu negara panggil apa? Brunei. Azan. Sebelah sana ada Filipina. Azan, you know lah all this. Okay. Tak payah cikgu nak cerita. Okay, namakan dua rakyat Malaysia yang pernah mengharumkan nama negara di persadaran antarabangsa. Ini semua soalan yang pernah kamu buat dulu. Okay, so kamu boleh tulis Nicole. Nicole David. Okay, dan ini kamu tak perlu risau, sekolah kamu punya kelas semua adalah nama tokoh-tokoh dalam negara kita. Mokhtar Dahari, all that. Understand? Okay, nampak. Boleh. Okay, Lee Chong Wei. Okay, namakan agensi yang bertanggungjawab dalam memantau dan membantras amalan rasuah. Even topik rasuah pun cikgu nak kamu beri perhatian. Zen, okay, nampak. Boleh. Tapi besok kita akan buat soalan esei sikit lah. So, kalau yang ini, badan itu, agensi itu, kamu boleh tulis singkatan. SPRM pun cukup. Okey, atau kalau kamu nak tulis nama penuh dia, let's say kamu ingat nama penuh, tulislah. Kalau tidak, gunakan singkatan pun sudah cukup lah. Okey, nama penuh dia adalah beda. SPRM nama penuh dia adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Nampak tu? And then nama pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. Yang ni kamu nak bagi singkatan boleh. OIC, Pertubuhan Negara Islam boleh. NAM boleh. Okey, PBB boleh. Okey, nak bagi lebih boleh, tak salah. Tapi jangan bagi terlalu banyak lah. Understand? Okay, wasting time. ASEAN. Okay, Commonwealth pun ada. Okay, nampak. Up to you. Ya, ini boleh guna singkatan lah. SPRM pun boleh, singkatan dia pun boleh. Up to you. Understand? Okay, next. Bentuk 7.
perasaan boleh ditanya. Tak banyak soalan lah, mungkin satu atau dua soalan dia boleh tanyalah. Zen. Dan perasaan juga boleh wujud dalam esei sekarang. Kalau esei mean tulis penuh lah. Okay, gambar berikut menunjukkan murid-murid sedang melafazkan ikrar rukun negara. Terangkan perasaan anda apabila melafazkan rukun negara. Paling senang adalah, kalau perasaan means cikgu bagi dua sajalah. Iaitu kamu sedih, kalau negatif, atau kamu positif means kamu gembira. Ini sudah sufficient enough already untuk kamu. So here perasaan, kalau dia tanya soalan pendek, kau tak payah jawab dalam ayat lengkap. So kamu tulis let's say, mana boleh sedih kan, ini gembira lah. Gembira boleh, atau kamu nak tulis bangga also can. Another thing kamu boleh tulis adalah bangga. Salah satulah kamu tulis. Okey, kenapa kamu gembira? Rasa gembira, bangga. Okey, sebab saya dapat hayati semangat cinta akan negara. Fila negara saya lah, semangat. Zen, okay, nampak. Itu kamu boleh tulis, atau kamu nak tulis macam ini pun boleh. Zen. So actually rukun negara ini adalah penting untuk perpaduan lah. So you can even write saya dapat fahami. Okay, saya dapat fahami boleh, sedar pun boleh. Sedar kepentingan. Kepentingan semangat perpaduan dengan rakan saya daripada pelbagai bangsa. Nampak? Either one of it lah, sebab dia you boleh nampak lah, understand? Okay, can see dia bagi 2 markah saja. So terangkan perasaan means you give your perasaan and then you terangkan. Satu ayat huraian sudah cukup. Ada gembira atau bangga. Dan bagi huraian dia. Huraian dia adalah lebih kepada rukun negara lah. Kebaikan dia lah. Sen, okay, nampak. Boleh? Dapat? Next. Tajuk berita dalam talian di bawah memaparkan masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. So, you boleh nampak ini berita, tajuk berita lah yang ada dalam media sosial. Murid trauma dibuli rakan. Pelajar dipukul hampir 2 jam. Ketagihan vape dalam kalangan remaja. So, bila saya tengok soalan ini saja, okay, apa yang saya boleh nampak adalah remaja ini semua sekarang. Ini memang topik kerohanian. Spirituality tak ada. Remaja mula bertindak sangat ganas. Zen, nampak tu. So dia tak ikut ajaran agama and all that. Zen. So apa perasaan kamu adalah negatif kan? So you tulis sedih. Kalau dia keluar dalam essay means kamu kena tulis saya rasa sedih. At least. Kalau structure means kau bagi saja sedih sudah cukup. Zen, okey, kenapa you sedih? Tengok markah, 2 markah saja. So 2 benda saja, 1 perasaan dan 1 jelaskan maksudnya kenapa. Sebab kamu sedih. Sebab apa? Golongan muda. Golongan remaja. Atas tulis apa? Berlaku dalam kalangan remaja. So golongan remaja. Golongan remaja mengubah gaya hidup yang melampaui. Yang melampaui batasan agama. Dan dia ada buat lagi satu, mengingkari
mengingkari norma masyarakat. Pukul-pukul macam ini semua berbuli-buli bukan norma masyarakat kita. So you sedih sebab remaja mengubah gaya hidup mereka melampaui batasan agama. Benda-benda macam ini tak betul. So memang topik ini adalah lebih ke arah nilai kerohanian, tahu. Saya tengok itu soalan pun saya tahu. Dan take note, beri attention kepada topik ini ya. Nilai kerohanian. Nampak? Okay. Next. Bentuk 8 dia boleh tanya iaitu ekspresi pendirian kamu. Understand? Pendirian itu adalah kamu tahu kalau ditanya setujukah. So you kena jawab apa? Setuju or kamu tulis tidak setuju. Nampak? Kalau ditanya wajarkah means wajar atau tidak wajar. So benda ini senang saja. Pendirian itu. So gambar di bawah menunjukkan misi bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh Malaysia di peringkat global. Understand? So dia tanya wajarkah? Maka you kena jawablah. Wajarkah bantuan sebegini dihulurkan oleh Malaysia kepada negara-negara lain? Yes. Markah dia 3, so you kena bagi 2 justifikasi anda lah alasan ini. Okay, so wajar kamu boleh tulis wajar. Dan you nak tulis justifikasi saya boleh. Tapi tak ada markah. Okay. So you kena bagi 2 justifikasi, 2 alasan. Wajar you kata. Okay, the first alasan adalah Malaysia. Kalau kamu membantu, tapi yang ini adalah berperi kemanusiaan, consider like peringkat global. Sebab Malaysia dengan negara lain. So Malaysia telah menunjukkan. Atau kata telah atau kamu boleh kata Malaysia harus pun boleh. Harus menunjukkan sifat hati dan penyayang. Penyayang terhadap ini problem masyarakat global terhadap masyarakat global. Nampak? Dan lagi satu perkara kenapa Malaysia wajar buat benda ini adalah hal ini dapat mengeratkan hubungan antara negara. Sekarang means automatic pemerintah tahulah antara Malaysia dengan negara lain. You tak payah explain detail sangat. Zen, soalan structure make it very simple jawapan dia. Boleh Okay, ini bentuk 8 dan the last bentuk adalah bentuk 9. Tapi soalan bentuk 9 belum lagi muncul lah. Understand? Tapi kalau dia nak tanya boleh. Dimensi moral kamu tahu kita ada 3. Okay, satu adalah perlakuan moral. Perlakuan moral means adalah merujuk kepada apa dia? Tindakan you. 4. Ini satu. Lepas tu kita ada emosi moral. Second one. Emosi moral merujuk kepada perasaan you. Take note semua topik yang cikgu bagi tu beri penekanan. Okay, lepas itu kamu ada penakulan moral. Cikgu ingatkan balik semua ni lah, understand? Memang kita dah buat ada, tapi cikgu ada ubah sedikit soalan baru cikgu masukkan. Understand? Penakulan moral means kau boleh berfikirlah, boleh berfikir. Boleh berfikir means kita boleh fikir baik buruk dia lah. Kesan all that. So ingat benda ni So domain ini dimensi moral ada nama lain, kita boleh panggil dia sebagai domain moral. So kita ada 3 perlakuan moral, emosi moral, penakulan moral. Tapi soalan gambar di bawah menunjukkan
sikap negatif segelintir masyarakat. You tengok dilarang buang sampah, denda 500, amaran YDP, dia tak bother, dia buang sampah dekat sini. So dia tanya kamu senaraikan dua perlakuan moral. Perlakuan moral dekat sini adalah merujuk kepada apa? Tindakan. So maksudnya kamu kena tulis dekat sini apa dua tindakan you. Dua tindakan you bila you tengok orang buang sampah merata-rata tempat macam ini, apa you boleh buat adalah, dulu kamu ada dulu soalan yang cikgu bagi adalah yang ragut punya kan, lebih kurang cerita sama. So bila orang buang sampah, apa you kena buat adalah you akan rakam tindakan masyarakat melihat masyarakat yang buang sampah. So tindakan masyarakat tersebut dengan apa? Dengan menggunakan telefon. Dengan gunakan telefon bimbit sebagai bahan bukti. Sebagai bahan bukti. Cikgu ringkaskan sikit. Okay. Then second thing kamu boleh buat adalah kamu boleh buat laporan polis. Saya akan membuat laporan kepada, tapi ini kamu tulis general sikit lah, kepada pihak berkuasa. Okay, another thing yang kamu boleh tulis adalah kalau situasi macam ini kamu boleh tulis saya akan menegur dan menasihati anggota masyarakat. Masyarakat yang buang sampah secara you menegur atau menasihati dengan cara yang secara sopan. Okay, please take note lah benda ni. Nampak tu? So dia tanya dua saja, sepatutnya kau bagi dua, tapi cikgu bagi you extra sekarang sebab kita ulang kaji. Okay, next. Gambar berikut menunjukkan mesej yang sering diterima oleh pengguna media sosial. So kamu nampak, ni tengok Mo ini. Tahniah, nombor kad SIM anda telah memenangi cabutan bertuah hadiah wang tunai RM50,000. Sila hubungi, dia ada bagi nombor lah. So normally we don't give numbers just put XXX lah untuk menuntut hadiah anda. So jelaskan perlakuan moral anda means dia merujuk kepada apa? Moral means tindakan you. Apa kamu nak buat? Langkah yang kamu nak buat. Okay, nampak tu. So bila dapat mesej macam ini, apa perlakuan kamu adalah jangan kamu carried away. And easily you can trust benda ni. You percaya. Understand? Okay, so the first one kamu boleh tulis dua saja sebab dua markah. So, saya tidak cepat teruja. Ini word dalam BM lah. Tidak cepat teruja. Dan mempercayai dengan dengan klaim lah. Ini dakwaan memenangi. Memenangi cabutan bertuah. Nampak?
Okay, next. Dia suruh kau panggil, kau jangan pergi panggil sibuk-sibuk. Understand? Okay, nampak? Saya tidak patut memanggil semula. Atau mereka panggil pun you tak jawab. Sebab you know the number. Atau jawab panggilan dari mereka. Another one adalah kalau ada calls macam ini dua ini cukup lah. Saya bagi you extra satu. Kalau ada SMS macam ini, WhatsApp macam ini semua, kau boleh check juga. Okay so saya boleh gunakan apps. Macam kita ada satu apps called Truecaller. Okay, untuk buat semakan nombor talian tersebutlah. Dan memang bila you check memang dia ada highlight dekat sana, ini adalah nombor yang scammer sebab orang komplain. Bila orang komplain semua nombor ini orang sudah tahu already. So maka mereka the moment you simak check dalam Truecaller, then dia kata scammer lah, understand. So apa kamu kena buat adalah after that adalah kamu kena buat semakan dan menyekat panggilan tersebut. Nampak? Ini action yang kamu patut buat bila kamu dapat benda ini, bukan pergi call dia Zen. Then dia suruh bayar apa-apa ke dulu, kau pergi bayar sikit, then from there they can scan, mereka boleh ambil semua data peribadi kamu. And then mungkin wang dalam bank kamu semua lesap hilang. Zen, so take note lah benda ni. Okay, next, ni kita pernah buat iaitu tentang Maria. Ini semua macam ulang kaji. Okay, nampak? The last question lah. So, cikgu habiskan. Kalau keluar penakulan moral means kamu tahu boleh berfikir. Kalau keluar soalan emosi moral means kamu tahu perasaan. So, ini cikgu just go through dengan kamu lagi sekali lah. So, Maria bendahari kelas, dia kutip wang tapi dia gunakan duit itu untuk beli kasut jenama yang diidamkan. So, salah gunakan wang kelas dia lah. Okay, so pihak sekolah menekankan pembentukan insan bermoral. Okey, jelaskan bagaimana means cara. Maria bentuk insan moral berdasarkan dimensi moral. So kalau penakulan means Maria mesti boleh berfikir dan dia tahu, kalau dia fikir means dia tahu dia tak boleh gunakan wang tersebut untuk kegunaan peribadi. So Maria boleh berfikir. Dia boleh berfikir dan tidak gunakan duit kelas untuk kegunaan peribadi. Dan second ayat sebab 2 markah, so dia patut simpan duit kelas secara amanah. Jangan kata secara jujur, tak boleh. Jangan buat ayat dengan perkataan nilai universal. So, secara amanah dan selamat. Dan dengan selamat pun kamu boleh tulislah. Okay, kalau emosi means perasaan. Boleh so Maria akan berasa malu atas kesalahan. Atas kesalahan yang dilakukan olehnya. And after that, guru dan rakan sekelas akan hilang rasa kepercayaan.
okey, terhadap Maria. Boleh dapat? Okey, dan Azan. Okey, so ini adalah bentuk-bentuk soalan. So ada 9 bentuk. So mungkin beberapa bentuk mungkin tak muncul. So tak boleh putus sesiapa lah. Cannot blame anybody. Understand? Sebab bukan kita yang buat soalan. Understand? Panel buat soalan kadang-kadang bukan 9 bentuk akan masuk. Tapi tugas kita adalah untuk pastikan kita mahir semua bentuk itu, apa bentuk dia tanya pun kita boleh jawab. So setakat ini dalam moral ada 9 bentuk soalan struktur. Boleh dapat, so take note, tolong beri perhatian kepada topik-topik ini. Okay. So besok we will go through essay, sedikit essay. Understand? So ada beberapa topik cikgu nak kamu beri perhatian. Understand? So kalau saya kata topik integriti, you kena tekankan rasuah. Kalau rasuah means belajar semua. Punca rasuah pun kena tahu. Langkah pun kena tahu. Pesan pun kena tahu. Tak tahu mana satu yang akan muncul. Understand? So take note, you tahu semua aspek dia. Understand? So integrity. Okay, tekankan bahagian apa itu? Rasuah. Kalau dia nak tanya soalan lah. Understand? Okay, nampak. Lepas itu kerjasama, topik kerjasama. Tapi benda ini ada dalam, pernah ditanya dalam trial, bukan trial, real paper pun pernah keluar lah. Okay. Kerjasama masyarakat. Contoh kerjasama lah. Okay, contoh kerjasama masyarakat global. So, contoh kerjasama ini ada dalam pelbagai bidang. So you concentrate masyarakat global. Okay, dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan, kamu kena faham. Kalau dalam bidang pendidikan means kita menekankan dua aspek sajalah. Satu adalah program pertukaran pelajar dan penawaran beasiswa lah. Badan Pertubuhan Antarabangsa something like that. So kamu tekan kepada program pertukaran pelajar. So yang ni ada dua aspek program pertukaran pelajar. Dua-dua kamu kena tahu. Satu adalah kelebihan. Apakah kelebihan? Manfaat, faedah program pertukaran pelajar. Dan second one adalah kamu mesti tahu cabaran as well. Cabaran yang akan dihadapi oleh pelajar yang menyertai program pertukaran pelajar lah. Azan. Okay, nampak? Dapat topik ini. Okay, next adalah tentang peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Yang tahun lepas punya trial dia ada membantu mangsa bencana alam lah. Understand? So here this time might be peri kemanusiaan. Kamu boleh tanya kepentingan dia. Kepentingan dia terhadap hewan. Boleh? And then they can ask general question like cara, pupuk, sikap peri kemanusiaan. Okey, peri kemanusiaan dalam kalangan generasi muda. So kalau cara pupuk mean, kamu kena tahu watak dia adalah berbeza. Betul kan? So it can be ibu bapa pupuk. Selain daripada ibu bapa, siapa lagi yang perlu bertanggungjawab adalah kerajaan. Can be kerajaan.
Can be pihak sekolah. Or it can be media as well. Media mas. Nampak? Okey, peri kemanusiaan lah. Zen, okey, nampak. Okay, then of course tentang nilai kerohanian. Beri penekanan kepada nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini, it can be implikasi pengabaian nilai kerohanian. Okay, implikasi pengabaian nilai kerohanian. Okay, then of course mereka boleh tanya tentang ni last year kita target tapi langsung tak ada soalan, itu prinsip keadilan dan keprihatinan. Memang kita target dalam soalan, tapi tak muncul-muncul. Understand? So these are the topics yang kamu kena cover up lah. Understand? So besok kita akan go through. Okay, soalan bahagian essay lah. So hari ni habis. So cikgu dah ambil lebih kurang 1 jam lebih, 1 jam 21 minit tadi. Understand? So wait, cikgu akan stop recording dia.